Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat lagi kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi kita meneruskan pengajian bahasa Arab kita. Kita dah baca buku yang kedua, Durusul Lughatul Arabiyyah li ghairi natiqina biha, dan insya-Allah pada hari ini kita akan baca untuk Ad-Darsus Sadis. Kita akan baca hiwar yang ada, kemudian kita akan terus kepada latihan-latihan yang ada dalam untuk Ad-Darsus Sadis. Adapun penerangan berkaitan dengan apa yang akan kita ambil telah pun saya beri pada minggu lepas. Antaranya adalah kita telah bincangkan berkaitan dengan fi'il madhi yang pengakhirannya adalah ta maftuhah. Dia boleh kepada 4 perkara: zahabta, zahabat, zahabti, zahabtu. Kemudian kita juga telah ambil berkaitan dengan domir, hu untuk huwa, hum untuk hum, ha untuk hiya, dan hunna untuk hunna. Kemudian kita juga telah berkenalan dengan adik-beradik inna, iaitu ana, fungsinya sama seperti inna, menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Kemudian kita ambil al-adad, iaitu bilangan daripada 11 sehingga ke 20, yang mana sekiranya ma'dud, benda yang dibilang itu adalah isim muannas. Kalau sebelum ni kita ambil daripada 11 hingga 20, kalau bilangan ataupun benda yang dibilang itu adalah muzakkar, maka pada minggu lepas kita telah bincangkan berkaitan dengan al-ma'dud, benda yang dibilang itu sekiranya muannas. Kemudian kita telah bincangkan juga pada minggu lepas berkaitan dengan sebahagian daripada sifat seperti jau'an, kemudian sya'ban, syab'an, ghadban dengan kaslan, iaitu untuk isim muzakkar. Kalau muannas dia akan jadi kasla, kusala, ghadban jadi ghadba, kemudian syab'an jadi syab'a, atsyan jadi atsya. Kemudian kita juga bincangkan pada minggu lepas berkaitan dengan soalan. Kalau limaza kita boleh ringkaskan kepada 5. Soalannya sama juga, yang bermaksud kenapa. Kemudian kita bincangkan juga pada minggu lepas berkaitan dengan nama-nama baris, kan. Kalau sebelum ni kita cuma bagi tahu dhammah, kalau baris depan dia panggil sebagai marfu', kalau baris atas fathah dia panggil sebagai mansub, dan kalau baris bawah kasrah dipanggil sebagai majrur. Dan kita dah pun belajar sebelum ni, antara isim-isim yang marfu' adalah isim seperti fa'il. Fa'il dia wajib marfu'. Kemudian mubtada, khabar dia wajib marfu'. Kemudian kalau mansub kita dah ambil maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia wajib mansub, dia tak akan jadi baris atas, baris depan ataupun baris bawah. Kemudian untuk majrur kita juga dah bincangkan sebelum ini, setiap isim yang datang selepas harfu jar, yang datang selepas zarf, maka dia akan jadi isim majrur, kan. Fil madrasati, al-madrasati dipanggil sebagai isim majrur. Kerana apa? Kerana sebelumnya adalah ada harfu jar. Ataupun kalau dia mudhafun ilaih, mudhafun ilaih pun juga kena majrur, seperti qalamu mudarrisi, qalamul mudarrisi, pen guru, maksudnya pen milik guru. Ataupun baitut talabah, kan, baitut talabah, ataupun dipanggil sebagai asrama at-talabati, dia akan jadi baris bawah, itu dipanggil sebagai majrur.
ataupun isim majrur. Kemudian kita juga bincangkan berkaitan dengan fi'il amar yang membawa maksud datangkan, berikan, iaitu hati. Hati untuk muzakkar, hati untuk muannas, dan hatu untuk jamak muzakkar, hatina untuk jamak muannas. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan dengan baca hiwar sekali lalu, kemudian kita akan pergi kepada latihan-latihan yang ada. Jadi untuk hari ini kita perlu 4 orang untuk iaitu Puan Juli. Boleh Puan Juli? Said. Assalamualaikum. InsyaAllah Ustaz. Okey, Said, Puan Roslina. Kemudian untuk muka surat 37, kita ambil Puan Mainun sebagai Maryam dan Puan Zuliza sebagai Al-Um. Boleh Okey. Nanti terus sambung je. Jadi insya-Allah kita akan buka skrin ni. Okey, kita mulakan dengan Puan Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina uhtuka Maryamu ama raja'at? La adri ana ma ra'aituha. Maza qara'ta al-yawma? Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Afahim tahu? Naam, fahimtuhu jayidan. Ama qara'ta al-Qur'ana al-yawma? Bala qara'tu suratar rahmani wa hafiztuha wa fafariha biyal mudarrisu kasiran. Wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunaya. Wasalti kumsani ya ummi. Naam. Wasaltuha wa kawaituha. Khuz hazal qamisa. Hati zaka ya ummi. Zaka ajmalu min haza. Okey, sila kepada Puan Mainun dan juga Puan Zuliza. Puan Mainun boleh buka suara. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Ma kharajti minal madrasati. Mata kharajti minal madrasati. Minal madrasati. Kharajtu ba'da salati zuhri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Ana ma ra'aituhunna ba'da salah. Ya binti, akhuki hafizun suratul rahmani. Aya suratin hafizti anti. Ana hafiztu suratul hadidi. Wahia atulu minas suratul. Wahia atwalu min suratul rahmani. Min surati. Sebab ada min tu. Min harfu jar. Selepas dia mesti baris bawah. Wahia atwalu min suratul rahmani. Wa kadzalika hafiztu 16 ayatan min suratin nabai. Masya Allah. Innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun biki. Adhabti ilal
maktabati al-yawm. نعم ذهبت. ماذا قرأت هناك؟ قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. ألا باللغة العربية باللغة باللغة العربية هي لا هي باللغة الإنجليزية. ذهبت إلى مديرتي. لا هي ما جاءت اليوم. لما؟ أظن أنها ذهبت إلى مكة. شربت الشاي؟ لا ما شربت. للخادمات هاتي الشاي يا ليلى. وهاتي قطعة خبز أيضا يا ليلى. أنا جوعة. أنا جوعة. Barakallahu fikunna. Alhamdulillah kita dah baca hiwar yang ada dan kita akan pergi kepada latihan-latihan yang ada di dalam darsu as-sadis. Kita mulakan dengan Puan Fakhriyah. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Sila jawab soalan-soalan yang ada yang akan datang, maksudnya yang diberikan. Yang pertama, boleh Puan Fakhriyah baca soalan kemudian berikan jawapan. Puan boleh buka suara Puan. Ayya suratin hafiza Sa'idun. Ayya suratin. Ayu suratan tak? Ayu suratan hafizta Sa'id. Hafizah Sa'id. Ayya suratan. Ayya surat. Ayya suratin hafiza Sa'idun. Okey, ya Umi. Okey. Ayya. Hafizatuhu. Hafizatuhu suratin. Ulas mula apa jawapan dia? Hafizatuhu suratin. Hafizatuhu salah. Hafiza Sa'idun. Okey. Sa'idun. Hafiza surat al-Rahman. Barakallah. Sekali lagi. Sa'idun hafiza. Okey, ataupun dia hafiza Sa'idun. Hafiza Sa'idun surat al-Rahman. Barakallahu fiik. Sa'id dia hafaz surah Ar-Rahman. Okey, kemudian yang kedua Puan Kamsiah, boleh? InsyaAllah Ustaz. Okey, silakan. Ana uhawil. Kam ayata min surata atau surati an-naba. Surati min, ada min. Surati an-naba hafaztu Maryam. Hafizat Maryam. Sebab dia muannas kan Maryam. Kalau Muhammad hafizah, Sa'id hafizah. Kalau Maryam hafizat. Hafizat Maryam asyarata. Hafizat Maryam sita asyarata ayatan min surati Naba. Barakallahu fiik. Okey. Kam ayatan min suratin Naba hafizat Maryam. Hafizat Maryam sita asyrata ayatan min suratin Naba. Okey, kemudian barakallahu fiik. Soalan yang ketiga, Haji Wan, boleh? Cuba Ustaz. Okey, silakan. Ma ismu al-majalatul lati Ma ismu majallati kan? Isim tu mudhaf, al-majallah jadi mudhafun ilaih, jadi di baris bawah. Mujallati. Mujallati. Qara'tuha. Allati.
allati qara'tuha Qara'atha. qara'atha Maryamu fil maktabata. Fil Fil maktabati. maktabati. Fil Huruf maktabati. harfu jar. Ya. Bi- Ismuha ada soalan yang selepas tu. bi ayyi Bi ayyi laghati hiya. lughatun. Lughat apa ya? Lughatun hiya. Lughatun hiya. Lugatin. Bi ayyi lughatin. Bi Lughatin. ayyi Ayyi lughati lughatin. hiya. Ismuha ismuha allati La. Tak boleh jawab macam tu. Kalau nak terus ismuha, terus kepada ismuha al-Islam. ismuha Kan? Islam. Ataupun al-Islamu. kalau Ajiwan nak ulang balik, ismu majallati allati qara'atha Maryam fil maktabati al-Islam. Ataupun kalau nak terus je kepada ismuha al-Islam. 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 Bi ayyi lughatin hi Al-Injiziliyah. Hiya bil laghati Injiliziyah. stop. England. bahasa Inggeris. Inglisiah. Ingliziyah. Okey. Bahasa Inggeris. Okay. Kemudian macam tadi saya bagi tahu sama ada nak terus jawab ismuha al-Islam ataupun ismu majallatil lati qara'atha Maryam fil maktabi al-Islam bi ayyi lughatin hiya bil lughatu al-Injiliziyah. Okey. Kemudian nombor 4 boleh Puan Mazlina. InsyaAllah. Ustaz, sebelum tu nak tanya, jawapan pada yang Haji Wan tu, hiya bil lughati ke bil lughati? Kalau hiya bil lughati. Bil lughati Sebab ada harfu jar. Ya. Okay. Saya nombor 4 saya kan. Man Laila hiya lil khadi kalau hiya lil khadimah salah sebab sekarang ni dia sebut lil khadimah, untuk khadimah. Maksudnya siapa Laila tu, maksudnya kita terus jawab, tak perlu ada lam tu. Okey. Khadimatun. Khadimatun lah. Hiya khadimatun. Okey. Maksudnya kalau lil tu dia sebab dia nak cerita kat dalam ni kan. Maksud ayat ni ditujukan kepada khadim. Maksudnya kepada khadimah, iaitu Laila. Jadi sebab tu lil khadimati. Tapi kalau kita nak jawab dekat sini, man Laila ya khadimah. Okay. Kemudian ada soalan? Ya, tadi nombor 2 tu Ustaz. Pada soalan tu yang soalannya kam ayatan. Kam ayatan. Ayatan. Selepas min. Ada kam kan? Min. Jadi min suratin naba tu nabai. Nabai, an-nabai. An-nabai min surati bukan min suratin naba sebab surah tu jadi mudhaf, an-naba jadi mudhafun ilaih. Lepas tu bila mudhaf dia tak boleh jadi min suratin sebab selepas dia ada mudhafun ilaih jadi min suratin an-nabai. Boleh puan? Boleh insya-Allah. Okey. Okey, kemudian kita terus kepada latihan yang kedua, iaitu dia kata kat sini dhahazi al-alamah, letakkan tanda sahih amam al-jumali as-sahihah wa hazi al-alamah yakni al-khata amam al-jumali ghairi as-sahihah. Letakkan tanda right pada ayat yang betul dan tanda pangkah pada ayat yang salah. Okey, jadi kita pergi kepada Puan Roslina Omar untuk yang pertama. Boleh buka suara Puan?
Ma fara Ma fariha. ma fariha al mudarisu bisaidun. Bisaidin. Sebab kita ada bisaidi. Ma fira apa tadi? ma fariha. Ma farihal mudarisu bisaidin. Khata. Khata. Okey, sebenarnya dia suka. Gembira. Dia suka. Okey, barakallahu fiik. Kemudian kita pergi kepada soalan yang kedua, Encik Ibrahim. Maryamu jam'ah, sahih. Sahih. Kat mana perenggan yang terakhir dia kata ma wahati qit'ata khubzin aidan ya Laila ana jau'a. Jadi Maryam jau'a adalah jumlah yang sahih. Barakallahu fiik. Okey, kemudian kita pergi kepada yang ketiga. Kita pergi kepada Puan Norbaya, Siti Norbaya. Kharajta Maryam. Kharajat Maryam minal mudarisati. Minal madrasatin ba'idan. Madrasati. Tak boleh sebut madrasatin sebab ada alif lam. Kharajat Maryamu minal madrasati. Maryamu minal madrasati ba'idan. Ba'da salati az-zuhri. Betul ke salah? Sahih. Barakallahu fiik. Sah. Okey, kemudian kita pergi kepada Puan Normah Ahmad. Boleh? Untuk nombor 4. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Suratal Ar-Rahmani. Suratu Ar-Rahmani. Atwalu min suratil Hadid. Betul ke salah? Suratu Ar-Rahmani. Suratu Ar-Rahmana ya? Tak, betul dah. Suratu Ar-Rahmani atwalu min surati Al-Hadidi. Okey, sekarang ni ayat ni dia kata surah Ar-Rahman lebih panjang daripada surah Al-Hadid. Betul ataupun salah? Kita tengok pada muka surat 37. Muka surat 37 yang Maryam dekat tengah-tengah. Ini buku dia Ustaz. Ya, pada buku muka surat 37. Jika puan tengok yang dekat tengah-tengah ada tulis Maryam. Hafiz Al-Hadidi. Ada? Betul tak pernyataan ni? Surah Rahman lebih panjang daripada surah Al-Hadid. Kita tengok kat sini. Ada puan? Ni. Puan tengok pada perenggan yang saya birukan ni. Betul ke salah? Salah. Mana yang panjang? Sekarang ni dia katakan ni ana hafiztu suratal Hadid wa hiya atwalu min suratul Rahman. Dekat bawah ni tadi dia kata surah Rahman lebih panjang daripada surah Hadid. Betul ke salah? Betul. Betul? Betul. Tak, salah sebab dekat sini dia kata saya dah hafaz surah Hadid. Surah Hadid lebih panjang daripada surah Rahman. Ya, ini ayat yang betul. Kat bawah dia kata surah Rahman lebih panjang daripada surah Hadid. Betul ke salah? Oh, salah. Salah. Yang betulnya surah Al-Hadid yang lebih panjang daripada surah Ar-Rahman. Boleh puan? Boleh, insya-Allah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita tengok dekat sini. Okey. Kita pergi kepada Puan Fakhriyah. Naam.
Saya cuba nak cari di dalam ni mana dia ni wah ni. Wah. Muka surat ni. Tengok. Aminatu 37. 37. Muka surat 37 atas. 37, Atas atas sekali. sikit. Perenggan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Selepas dia keluar daripada solat Zuhur tu. Muka surat 37. Okey, ba'da Okey. Okey. Soalan dia Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu Zamilatu Maryam. Okey. Zamilatu Maryam. Aina Zamilatu ka Aminatu wa Fatimatu wa Su'ad. Sahih. Sahih. Aminah, Fatimah wa Su'aid. Aminah, Fatimah wa Su'aid, Zamilah, Maryam. Maryam. Sahih. Barakallahu fiik. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 3 ni, dia kata jawab soalan-soalan yang berikut. Dan jawapan yang diberikan bukan berdasarkan kepada hiwar ataupun perbualan yang ada. Maksudnya dekat sini dia nak dengar jawapan ayat yang tuan-tuan dan puan-puan sendirilah. Maksudnya bukan berdasarkan kepada perbualan yang kita baca sebentar tadi. Boleh? Okey, kita pergi kepada Puan Roslina untuk soalan yang pertama. Zahabta ilal madrasah. Bila bercakap dengan perempuan, maksudnya kalau puan seorang perempuan, maksudnya gunakan dengan dhamir perempuan. Zahabti ilal madrasatil yaumi. Yauma. Naam zahabtu. Zahabtu. Sambung terus. Al-madrasatil. Naam zahabtu. Naam tak dengar. Sekali lagi puan. Naam zahabtu ilal madrasatil yauma. Barakallahu fiik. Okey. Maksudnya bila seorang perempuan mestilah zahabti, sebab yang nak jawab tu adalah puan. Jadi soalan tu dituju kepada puan. Jadi zahabti ilal madrasatil yauma, adakah kamu seorang perempuan, maksudnya bercakap kamu pergi ke sekolah hari ini? Jawab dia na'am zahabtu ilal madrasati al yauma. Barakallahu fiik. Kemudian kita pergi kepada Puan Kamsiah Jaafar untuk soalan yang kedua. Okey, na'am Ustaz. Mata roja'ti minal madrasati. Apa soalan dia? Boleh faham tak apa maksud dia? Bila kamu kembali daripada madrasah. Okey, pukul apa? Jawab. Roja'tu minal madrasati. Kalau kata pukul 5 macam mana Ustaz? Roja'tu minal madrasati fi sa'ati khamisati. Khamisah. Kan kita dah belajar kalau as-sa'ah mesti khamisah. Dia tak boleh khamsah. Okey. Sekali lagi. Roja'tu minal madrasati fi sa'ati khamisah. Khamisati. Fi khamisati. Al-khamisah. Barakallahu. Okey, bila ada fi, maksudnya kena ada fi sa'ati. Sebut dulu pukul berapa, pada jam berapa. Fi sa'ati al-khamisah, pada jam. Ataupun boleh juga kalau nak jawab seperti mana yang ada dalam contoh, raja'tu minal madrasati ba'da salatil asri. Contohnya, saya balik ataupun saya pulang daripada sekolah selepas solat asar. Ataupun boleh nak jawab pada jam ataupun pada selepas maksudnya selepas solat asar ke, selepas solat zuhur ke, tak jadi masalah. Boleh puan? Boleh, insya-Allah. Boleh. Okey, barakallah. Lagi sekali ya Ustaz. Okey, silakan sekali lagi cuba baca soalan dan bagi jawapan. Mata
Mata raja'ti minal madrasati. Raja'tu minal madrasati fi Sa'ati. fi sa'ati al-khamisah. Sa'ati. Salah. Kena sebut balik khamisah, tapi maksudnya puan kena sebut fi sa'ati al-khamisati. Fi sa'ati al-khamisati. Okey, barakallahu fiik. Tu minal madrasati fi sa'ati al-khamisati. Okey, barakallahu fiik. Kemudian nombor 3, Puan Nurhayati Osman. Ustaz, ayya surat al-qara'ti ba'da salat al-fajr. Ayya suratin. Kan? Ayya suratin. Ayya suratin Ayya suratin qara'ti ba'da salat al-fajr. Ba'da. Okey. Okey. Salatul fajr. Okey. Ba'da solati. Ba'da. Salatul fajr. Saya tak berapa clear lah dengan suara ke saya je. Dia macam ada gangguan. Boleh dengar saya tak? Ya, dia ada ada gangguan. Kan ada bunyi. Ada gangguan. Okey. Sila sekali lagi puan. Okey, ayya suratin qara'ti ba'da salatil fajr. Okey. Qara'tu as-surat waqi'ah ba'da salatil fajr. Qara'tu surat apa? Al-waqi'ah ba'da suratul al-waqi'ah ba'da salatul fajr. Puan cuba jawab dengan baris yang ni. Pelan-pelan dulu. Qara'tu, lepas tu surata ke surati ke suratun. Okey. Okey. Qara'tu suratul. Kan selepas qara'tu saya baca surah dia jadi maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih mesti baris apa? Baris atas lah ya. Okey. Okey, surat ra tak boleh panjang. Su panjang. Ra jangan panjang. Dia tak boleh kan bila saya bagi tahu bila dia jadi mudhafun ilaih, kita tak boleh letakkan dengan baris dua hadapan, dia akan jadi baris satu je. Sebab dia dah bersambung. Sebab puan nak sebut suratal waqi'ati kan? Surah al-waqi'ah betul. Jadi tak boleh sebut suratan. Sebab dia dah jadi surat qara'tu surata. Tapi selepas tu dia kena baris bawah. Qara'tu suratal waqi'ati ba'da salatil fajri. Okey. Qara'tu suratal waqi'ah ba'da salatil fajr. Okey. Al-waqi'ati kena sebut baris sebab kita nak belajar dengan baris kan. Puan aja dulu al-waqi'ati. Kan. Okey. Surah qara'tu surat surat. Kena panjang, ra tak payah panjang sebab ra tak ada alif. Surat al-waqi'ah. Surat al-waqi'ah ba'da salat fajr. Al-fajri. Salatil fajr yang saya sambungkan. Sama juga macam tadi. Qara'tu surata al-waqi'ati. Sebab dia apa? Mudhafun ilaih. Boleh kalau puan nak baca al-waqi'ah, tapi puan kena tahu bahawa al-waqi'ah tu dia mesti baris bawah. Okey. Jadi qara'tu suratal waqi'ati ba'da salatil fajri. Okey. Qara'tu suratan al-waqi'ati ba'da salati al-fajr.
Barakallahu fiik. Okey. Jadi kalau kita nak cuba i'rab balik, kita nak tengok satu-satu kenapa dia jadi surata? Sebab dia jadi maf'ulun bih. Sebab qara'a itu fi'il, kan? Fi'il qara'a. Okey, mana fa'il dia? Fa'il dia tu, saya. Jadi tu fa'il. Jadi saya baca surah apa? Jadi surah itu dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih seperti yang kita belajar sebelum ni, dia mesti baris atas. Okey, surata. Okey, alwa. Kenapa dia jadi ta? Sebab nak datangkan selepas tu mudhafun ilaih. Surata alwaqi'ati. Alwaqi'ati dia mesti baris bawah. Kenapa? Sebab dia mudhafun ilaih. Isim majrur, mudhafun ilaih. Ba'da zaraf salati, dia jadi isim majrur. Al-fajri dia jadi mudhafun ilaih kepada solat tadi. Boleh puan? Faham. Okey, barakallahu fiik. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat, Puan Normah. Suratin. Dia jadi mudhafun ilaih. Surati hafazati. Suratin. Dia jadi surati sebab dia tak ada selepas tu mudhafun ilaih. Jadi ayya suratin hafizti hadzal usbu'. Hafizti ayya suratin hafizti hadzal usbu'. Usbu' apa Ustaz? Minggu. Okey. Surah apa puan hafal? Puan sebut dulu surah apa yang puan ingat yang ada dekat dalam gambaran puan sekarang. Surat As-Sajdah. Okey. Hafiztu surata as-sajadati ya. Hadzal usbu'. Usbu' tu usbu' ke? Hadzal usbu' kan sebab dia jadi maksudnya kalau ikutkan ayat hadzal usbu' hafiz dia itu. La hadzal usbu'u. Al usbu'. Dia boleh kalau al yauma dia jadi yang ni nanti saya tengok balik sama ada al usbu'u ataupun al usbu'a. Boleh? Nanti saya tengok balik. Dia sama ada dia boleh jadi zaraf. Azbu'a lah pasal lepas hafizta tu. Hazar dia jadi zaraf. lebih. Tak, dia jadi zaraf kan sebab al yauma ila al madrasatil yauma hadzal usbu'a atau nanti saya cuba tengok balik, boleh okey. Nanti kalau ni saya bagi jawapan dia. Saya nak tanya satu soalan. Soalan 3 dan 4 tu kenapa ayah bukan ayu? Dia jadi maf'ulun bih, surah yang dihafal. Kalau ayu ada tanda soal yang mana satu kan? Ayu yang mana satu? Ayah ni dia dah jadi hafiz tu surah. Hafiz tu surah. Surah kan maf'ulun bih. Sekarang ni surah yang dia jadi macam surah yang dihafal. Dia jadi mudaf ya pada surah tu. Bukan. Surah tu yang jadi mudhaf, ayat tu dia jadi maf'ulun bih lah patutnya, tapi dia letak dekat awal. Dia jadi hafiz tu ayat surah. Maksudnya aku hafal surah yang mana, macam ni saya nak terang, tapi dia jadi mudhafun ilaih. Bukan mudhafun ilaih, maf'ulun bih. Yalah, hafizta dia hafizta dia itu dia punya dia jadi hafiz tu. Contoh ayah jadi maf'ulun bih dia jadi ayah lepas ayu lepas ayi mesti maf'ulun bih, mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Ayu lepas ayah lepas ayi mesti maf'ulun bih. Tak, cuma puan. Soalan saya bukan puan Naiti,
Faham tak? Sebab sekarang ni dia tanya kan, kita nak dia tanya surah apa yang kamu hafal. Jadi surah tu dia kena hafal. Dia yang kena baca, yang kena hafal tu surah. Jadi surah tu dia jadi maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih dia kena baris atas. Ya surata. Ayat surati sebab dia mudhafun ilaih. Surah tu dia jadi surah apa? Macam ni saya nak cakap surah apa? Surah apa? Faham Tak. Terbaliknya Ustaz. Terbalikkan je. Hafizta ayat suratan. Okey, hafizta hafiz tu ayat. So ayat jadi mudhafun ilaih, maf'ulun bih lah. Tak. Dia mudhaf dia jadi itu, maf'ulun bihi. So dia ayat. Saya kata ayat jadi maf'ulun bih. Surah jadi mudhafun ilaih. Ya, right. Mudhafun ilaih, betul. Betul. Okey. Boleh Puan Noyati. Oleh kerana dia pertanyaan. Apa ni saya tengah berfikir sebab bila dia menjadi soal because ayu ni adalah istifham kan, kata tanya huruf tanya. Ya, tapi dia bukan, dia boleh berubah menjadi sebab dia mesti ayu ni dia mesti ada mudhafun ilaih selepas dia. Jadi dia akan tengok kepada keadaan yang tu. Macam ni keadaan lepas tu ya. Kan sekarang ni hafiz tu surah kan? Hafiz tu surah. Hafiz tu suratan. Okey, bila situasi Ustaz, bila situasi kita nak tanya guna ayu, because ayu maksudnya which one kan, yang mana satu. So bila situasi kita guna perkataan ayu tidak jadi ayah. Okey, nanti kita akan masuk pada bab tu, nanti saya tunjukkan bila dia akan jadi ayu, bila jadi ayah, bila jadi ayi, boleh? Okey, boleh. Tapi dia ayu ni tengok contohnya fi ayi. Kalau fi dia jadi ayi. Ayi tu faham sebab dia ada fi depannya. Okey. Puan pegang begini. Puan fi ayi puan boleh terima kan? Dia akan jadi soalan sebab dia ada harfu jar sebelum dia kan? Okey. Sekarang ni soalan dia puan ikut macam yang dia batal tadi. Kalau dia katakan hafizta ayya suratin. Nampak tak? Cuma dia terbalikkan, dia letakkan ayah ni di hadapan. Ayah di depan. Kalau kita buat hafiz tu ayah suratin. Kalau kita buat soalan lah, saya nak tanya puan. Hafizti ayya suratin hadzal usbu'. Jadi ayah tu jadi apa? Jadi tu saya boleh terima ayah dia. Kalau ayah ni yang mula kan? Jadi dia sama, cuma dia depankan maf'ulun bih tu. Apakah lah tu? Tak, tapi keadaan dia tu dia boleh jadi ayi, dia boleh jadi ayu, dia boleh jadi ayah. Sekarang ni kalau puan nak mudah, kalau kita letakkan ayah tu selepas hafiz soalan tu, kita katakanlah hafizti ayya suratin hadzal usbu'. Okey, sama tak? Maksudnya keadaan kalau kita ayya suratin hafizti hadzal usbu'. Boleh puan? Kalau kita mula hafiz tu saya nampak dah. Okey. Sama. Kalau pelan-pelan saya okey. Tapi sebenarnya puan nanti kalau puan tengok pun keadaan dia, puan kena tahu apa i'rab tu. Ayya suratin tu dia jadi apa. Jadi bila dekat situ baru puan boleh letak dia sebagai ayya ke ayi ke ayu. Kan? Kalau kat sini kita akan nampaklah kalau hafizti, hafizah fa'il, ti tu anti dia jadi fa'il. Jadi kita akan tanya mana maf'ulun bih dia, betul tak? Maf'ulun bih. Okey. Jadi maf'ulun bih dia surah, ayat surah. Jadi ayat tu kena baris atas lah. Kita pelan-pelan insya-Allah. Okey, nanti kita okey, barakallahu fiik. Okey, kemudian kita ada soalan lain tak? Boleh? Kalau tak ada, kita pergi kepada Puan Fatimah untuk soalan yang kelima. Ya Ustaz. Okey, yang nombor 5. Abil ma'i al-baridi wasalti wajhiki am. Wasalti wajah apa? Sekarang ni ghasala dia jadi fa'il, ti tu jadi fa'il. Jadi wajah tu nak baris atas ke baris bawah ke baris depan?
Ini muannas kan Ustaz kan? Wajhiki lah kan? Ki tu betul, tapi wajah tu saya nak tahu dia jadi apa. Wajah maf'ulun bih. Maf'ulun bih kena baris apa? Baris atas. Okey, jadi wajhaki. Wajhaki. Okey, okey. Wajhaki. Bil ma'i al-harun. Al-haru. Al-haru. Dia jadi mudhafun ilaih. Al-hari. Aha, okey. Al-hari. Terjemahan dulu ya, Ustaz. Aha. Adakah air yang sejuk kamu membasuh wajah kamu atau dengan air yang panas? Okey, aha. Jadi jawapannya ghasaltu wajah saya. Jadi apa macam mana? Wajhiki. Aha, wajhi lah. Wajhi. Dia tak. Ghasaltu wajhi bil ma'il barid. Bil ma'il al-baridi. Bil ma'il al-baridi. Okey. Maksudnya kata abil ma'il baridi ghasalti wajhaki ambil ma'il hari. Jawapan dia puan nak jawab ghasaltu wajhi bil ma'il al-baridi. Boleh? Ya, boleh. Maksudnya puan basuh muka dengan air yang sejuk. Tak adalah awak nak basuh dengan air panas kan, melecur nanti. Okey. Kemudian kita pergi kepada Puan Mainun untuk soalan yang ke-6. Man ghasala misaki wa mandiliki. Aha. Siapa wa mandi laki. La, dia jadi la. Dia jadi maf'ulun bih kan? Qami saki wa mandi laki. Siapakah yang membasuh baju engkau dan tuala engkau? Aha. Wa mindi kan mandu? Mandil ni tuala. Tuala. Sapu tangan. Sapu tangan, tuala boleh. Wa mana? Jadi apa jawapan dia puan? Ghasaltu qamisi wa mandili. Ghasaltu qamisi wa mandili. Maksudnya saya basuh baju kemeja saya dan juga tuala saya. Ataupun boleh sebut ghasaltu nafsi. Maksudnya ghasaltu nafsi tu lebih, nafsi tu untuk takkid lah bahawa saya basuh sendiri. Nafsi tu diri saya lah, ghasaltu. Ataupun maksudnya nafsi ni maksudnya aku basuh sendiri. Qami si wa mandili. Kenapa dia tak jadi mandila? Sebab ya yang datang selepas tu dia tak boleh jadikan lam dan sod tu baris atas. Dia akan jadi walaupun dia maf'ulun bih tetapi dia kena baris bawah sebab dia bersambung dengan ya yang dhamir tu adalah untuk ana. Boleh? Dia tak jadilah qami soyi, tak jadi soyi, tak boleh sebab tak sesuai. Selepas ya tu dia mesti bila sambung dengan ya dia mesti baris bawah. Tapi dia berada pada tempat maf'ulun bih. Boleh? Faham tak? Faham tu. Barakallahu fiik. Ya apa? Macam mana puan? Berat saya tak nak faham. Tak puan macam ni. Sebab bahasa Arab dia mesti bila ada ya dia mesti baris bawah. Jadi bila puan nak sebut ghasaltu qamisa tak apa. Tapi bila puan nak cakap baju saya kan. Jadi macam mana Arab dia tak akan jadi sedap. Qamisaya tak sedap. Kan? Jadi dia akan jadi qamisi wa mandili. Walaupun pada hakikatnya kita tahu bahawa dia adalah baris atas, tetapi bukan baris atas yang hakikat, tetapi dia baris atas pada tempat sahaja. Bila kita
nak i'rab, kita akan kata qamis tu adalah maf'ulun bih. Tetapi bukan baris atas. Maf'ulun bih dia akan jadi baris bawah dengan sebab dia bersambung dengan ya tu. Ya yang maksudnya dhamir kepada ana. Okey, itu tak apalah, nanti kita akan belajar kepada i'rab, nanti kita akan terangkan. Boleh Dia punya fathah tu jadi muqaddarah lah Ustaz. Dia jadi muqaddarah, maksudnya dia takdir sahaja, bukan hakikat. Dengan sebab, ada sebab lah. Sebab dia bersambung dengan ya tu. Okey. Okay, kemudian kita pergi kepada, tak apa yang tu nanti kita akan masuk dalam bab i'rab, nanti kita akan belajarlah. Dia ada yang hakikat, dia ada yang takdir. Okey, boleh Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan yang keempat, latihan yang keempat. Dia kata annis al-fa'il fi kulli minal jumali al-atiyah wadbib dhamiri bi syakl. Okey, dia kata dekat sini jadikan fa'il tu muannas. Kan, jadikan dia fa'il tu muannas pada setiap contoh yang dia bagi, pada setiap contoh ayat yang dia bagi, kemudian bariskan dhamir tu dengan baris yang betul lah. Okey, dia bagi contoh yang pertama, asyaribta syayya ya hamidu. Kemudian kita kena ubah dia kepada menjadi muannas. Jadi kalau asyaribta, ta tu untuk muzakkar, kita ubah dia jadi asyaribti sebab anti muannas. Okey, asyayya dia tetap juga asyayya sebab dia maf'ulun bi, syai untuk muannas dan syai untuk muzakkar. Ya su'adu. Okey, hamid muzakkar, kita kena tukarlah dia kepada muannas. Tak kisahlah nama siapa pun. Ya Fatimatu, ya Khadijatu. Fahimtum? Fahimna. Boleh? Okey, kita cuba Kita pergi kepada Puan Roslina Omar untuk soalan nombor 2. Baca dulu yang muzakkar, kemudian tukarkan menjadi muannas. Kata darsu ya darsa. Ali. Sebab dia Darsa. jadi mudhafun, dia jadi maf'ulun bih. Oh ya. Kata betul darasa ya Aliyu. Okey, tukarkan menjadi muannas. Kata betul darasu ya Aisyatu. Barakallahu fiik. Kata beti ad-darsa ya Aisyatu. Barakallahu fiik. Okey, betul. Kemudian kita pergi kepada Puan Siti Nurbaya nombor 3. Aghasalta wajhaka ya akhi. Okey, tukarkan kepada muannas. Macam mana kita nak jadikan dia untuk bila kita bercakap dengan seorang perempuan? Kalau anti jadi apa? Aghasalti. Okey. Wajhaka ya uhti. Kakak untuk untuk muzakkar, kita tukarkan kepada muannas. Okey. Wajhaki ya uhti. Okey. Barakallahu fiik. Sekali lagi puan. Aghasalti wajhaki. Aghasalti wajhaki ya uhti. Ya akhi dulu. Baca dulu kemudian bagi jawapan. Aghasalta ya wajhaka ya akhi. Okey, tukar kepada muannas. Aghasalti wajhaki ya uhti. Barakallahu fiik, masya-Allah, mumtazah. Okey, sila kemudian Puan Siti Aisyah nombor 4. Puan Siti Aisyah. Okey, silakan. Ayat suratin hafizta ya bunayya. Ya bunayya. Okey. Bunayya perempuan macam mana?
Okey, kalau ibni anak lelaki. Kalau anak perempuan jadi apa? Binta. Binti. Bintun kan? Kalau ibnu bintu. Okey, sekarang ni ya bunayya untuk lelaki. Kalau untuk perempuan ya binti. Ya binti. Okey, barakallahu fiik. Sila puan. Ayya suratin hafizti ya binti. Barakallahu fiik. Sekali lagi puan baca dulu yang untuk lelaki, kemudian puan ubah untuk muannas pula. Boleh sekali lagi? Betul lah tu. Ayya suratin hafizta ya bunayya. Okey, barakallahu fiik. Ubah kepada muannas. Ayya suratin hafizti ya binti. Barakallahu fiik. Okey. Kemudian kita pergi kepada Puan Nurhayati Osman untuk nombor 5. Fahimta al-dursu al-jadidi ya Hashim. Fahimta al-dursu ad-darsa al-darsa. Sorry. Fahimta al-darsa al-jadidu. Dia jadi sifat wa mausuf. Jadidah. Al-jadidi ya. Al-jadi sifat. Kalau sifat dengan mausuf macam mana? Sama baris. Sama baris. Al-jadidah. Al-darsa al-jadidah ya Hashimu. Ya Hashimu. Ya Hashimu. Okey. Okey. Semula ya. Saya baca tu soalan dia. Fahimta al-darsa al-jadidah ya Hashimah. Ya Hashimu. Okey. Tukarkan kepada muannas. Fahimti al-darsa al-jadidah ya Laila. Ya Laila, barakallahu fiik. Okey. Kemudian kita pergi kepada Encik Ibrahim nombor 6. Aina zahabta ba'da darsa ya akhi. Ba'da darsi. Darsi. Okey. Okey. Semula sana. Aina zahabta ba'da darsi ya akhi. Okey. Aina zahabti ba'da darsi ya ukhti. Barakallahu fiik, masya-Allah, mumtazah. Okey, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, dia kata dekat sini untuk latihan tamrin ataupun latihan yang nombor 5 ni, dia kata letakkan domir dengan letakkan domir-domir yang ada ni, baris domir yang ada dengan baris fi kulli minal afal al-waridah fi jumali al-atiyah. Okey. Kan kita saya dah terangkan pada minggu lepas, untuk yang ada ta, fi'il madhi yang ada ta tu dia boleh jadi zahabat, zahabtu, dia boleh jadi zahabta, dia boleh jadi zahabti. Okey, sekarang ni dia minta kita letakkan baris apa yang sesuai untuk yang ada fi'il madhi yang ada ta maftuhah ni. Okey. Boleh faham tak? Contohnya okey, apa ana zahabtu ke, ana zahabat ke, ana zahabta ke, ana zahabti. Jadi kena letakkan baris yang betul untuk ta tersebut. Okey, kita cuba Puan Juli, boleh? Yang pertama. Ya Ustaz, insya-Allah. Silakan. Ana zahabtu ilal matar. Ilal matar apa? Matari. Barakallahu fiik. Masya-Allah. Okey, silakan nombor 2 Puan Zuliza. Azhabta ilal mal'abi ya Yusuf. Barakallahu fiik. Macam mana puan tahu yang tu azhabta bukan azhabti? Sebab muzakkar. Sebab muzakkar. Ada apa petunjuk yang muzakkar dekat situ? Yusuf. Okey. Kalau dekat atas ni petunjuk dia zahab tu sebab ana.
Okey, yang kalau yang kat bawah ni azhabta, kenapa kita kata ta? Sebab ada petunjuk dia bercakap dengan Yusuf. Okey. Okey, kalau dekat sini Fatimah, maka apa yang akan jadi dekat depan ni? Azhab. La azhabti. Okey. Dia kalau dekat kat depan ni hiya zahabat, baru letak ya zahabat ilal mal'ab, baru betul. Tapi kalau dia ada nama, maksudnya dia ada dhamir mukhatab, sama ada anta ataupun anti. Okey, kemudian kita pergi kepada nombor 3, Puan Normah. Ukhti zahab. Ukhti zahab. Zahab apa? Zahabtu. Ukhti. Ukhti yang maknanya hiya. Ukhti zahabti. Lah, salah. Anti zahabti. Zahabat. Okey. Ukhti zahabat ila Mustashfa. Apa maksud mustashfa? Hospital. Okey, barakallahu fiik. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Saya ikut turutan yang ada ni kalau siapa yang kena berulang tu, saya nak atas balik. Nama yang paling atas dalam tempat saya ni Puan Siti Nurbaya. Sila jawab soalan yang keempat. Nanti saya turun balik. Okey. Zahabti ilal maktabati ya Fatimati. Ya Fatimatu. Ya Fatimatu. Kenapa Puan letak azhabti? Apa petunjuk? Sebab Fatimah. Barakallahu fiik. Masya-Allah, tu faham dah lah tu. Muannas sebab Fatimah hiya. Kan bila Fatimah azhabti. Okey. Jadi kita dah ambil zahabat, dia boleh jadi zahabat, dia boleh jadi zahabta, dia boleh jadi zahabti, dia boleh jadi zahabtu. Okey, kemudian yang ni yang nombor 7, kita tengok macam mana kita nak membezakan jawapan yang kita beri tu sama ada na'am ataupun bala. Okey, kalau soalan tu dia terus kepada afahimta, adakah kamu faham? Adarsa ya Ali, adakah kamu faham pelajaran wahai Ali? Maka jawapan dia sama ada ya ataupun tidak. Kalau ya, na'am, fahimtuhu. Okey. Kenapa dia pergi kepada hu? Hu sebab dia kembali kepada adarsa. Darsa tu muzakkar. Jadi dia kena fahimtuhu. Maksudnya saya fahamnya. Okey, kalau kita kata tak faham, maka kita kena jawab la ma fahimtuhu. Tidak, saya tidak faham. Okey, kalau soalan tu ada afahimta, tengok afahimta. Tapi kalau soalan tu ama fahimta, adakah kamu faham? Tapi dia seolah kata faham tak? Macam adakah kamu faham soal pelajaran? Adakah kamu ama ni? Tidakkah kan? Tidakkah kamu faham? Tidakkah kamu faham? Okey, saya nak mencari ayat yang sesuai. Terima kasih Puan Fakhriah. Tidakkah kamu faham pelajaran wahai Ali? Maka jawapan dia sama ada bala, kena jawab bala dengan na'am. Bala ni maksudnya bahkan. Bahkan saya faham. Tapi kalau kita nak kata kita tak faham, kita kena jawab na'am. Na'am ma fahimtuhu. Kenapa? Sebab soalan ni tadi apa? Tidakkah? Tidak kan? Bila tidak, maksudnya jawapan dia kalau kita kata ya, maksudnya tidak faham. Maka kita kena jawab bahkan saya faham. Bahkan tu maksudnya bala. Boleh faham tak penerangan saya? InsyaAllah Ustaz, faham now. Boleh? Ada yang tak faham tak? Kalau tu saya ulang. Yang atas tadi dia tanya, adakah kamu faham pelajaran wahai Ali? Yang kedua ni, macam mana tadi dia kata, tidakkah? Tidakkah kamu faham pelajaran wahai Ali? Maka kalau yang tadi adakah, maka jawapan dia ya dengan tidak. Tapi tidakkah, jawapan dia bahkan dengan ya. Kalau kita nak kata kita tak faham, kita jawab na'am. Kalau kita kata kita faham, kita kena kata bahkan saya faham. Aku faham. Maksudnya begitulah. Okey. Boleh Okey, kita pergi kepada soalan yang ada ni. Okey, dengan melihat kepada jawapan na'am syaribtu, na'am
katabtu, bala, ra'aituhu. Jadi kita kena bina soalan. Apakah soalan yang sesuai untuk kepada jawapan yang diberikan? Adakah a ataupun ama? Boleh? Okey, kita cuba kepada Puan Fakhriah. Wait lah. Asyaribtu. Asyarib. Dia boleh jadi atta ataupun ti. Ya. Sebab asyaribtad. Asyaribta ataupun asyaribti. Okey, asyaribta al-halib. Al-ma'a, asyaya. Al-halibah, halib. Al-halib, okey. Asyaribta al-halibah ya Yusufu. Okey. Jawapan dia? Naam, syaribtu. Okey, kenapa Naam Puan guna asyaribta? Sebab jawapan dia? Adakah? Ya. Kan sebab jawapan dia Naam. Bila jawapan dia Naam, kita boleh letak kat situ asyaribta ataupun kita boleh juga letak ama syarib. Tak kat sini kalau ama tak boleh sebab kita kena letak dekat sini. Kalau Naam kena ada ma. Okey, betul, barakallahu fiik. Okey, kemudian kita pergi kepada Puan Julie untuk nombor 2. InsyaAllah Ustaz. Betul. Puan Julie, silakan. Apa soalan yang sesuai? InsyaAllah. Fahimti saya. Dia tak boleh fahimti sebab jawapan dia katab tu. Jadi katab Puan tu kena guna soalan yang berkaitan dengan katab juga. Apa soalan yang sesuai? Katabati. Okey. Katabati adarsa ya Laila. Ya Laila. Okey, katabati adarsa ya Laila. Jawapan dia? Naam. Naam, katabtu. Barakallahu fiik. Okey, kena ada katabti ataupun katabta. Letaklah nama apa-apa sebab jawapan dia naam katabtu. Okey, boleh? Okey, kemudian Puan Normah nombor 3. Bala. Ustaz. Ya. Ini soal. Naam. Maratan ukhra. Naam tadi dengan bala. Saya keliru sikit. Okey, kalau soalan dia tidakkah kamu faham? Contohnya kalau tidakkah kamu faham, maka kita kena letak dekat sini ama. Ama maksudnya tidakkah. Contohnya kalau dekat sini jawapan dia, kalau jawapan dekat sini, kalau soalan dia ama, jawapan dia sama ada bala ataupun naam. Kalau bala maksudnya bahkan saya faham, kita menafikan apa yang dia kata kita tak faham. Tetapi kalau kita kata ya, saya tidak faham, maka kita kena letak perkataan ma. Naam ma fahimtuhu. Maksudnya kita setuju dengan dia kata tidakkah kamu faham pelajaran hari ini? Ya, saya tak faham. Maksudnya betul lah saya tak faham. Tapi kalau saya faham, saya akan jawab bala. Fahim tu. Tak, aku faham. Faham tak? Kalau nak jawab naam, mesti ada perkataan ma. Okey, itu kalau soalan dia tidakkah. Soalan dia ada unsur. InsyaAllah Ustaz, fahimna. Okey, boleh InsyaAllah. Okey. Soalan dia Ustaz ada unsur negatif tu. Negatif. Okey. Tadi saya pergi kepada siapa? Puan Normah ya? Nombor 3. Silakan Puan. Bala dan ra'aituhu. Apa soalan dia yang sesuai? Ama ra'aitahu. Ama ra'aita. Sayyarati.
Tak boleh sayarati sebab dia isim muzakkar. Who mesti muzakkar. Yang kalau sayarah dia kena ha sebab dia muannas. Jadi apa perkataan yang sesuai untuk who? Ama betul dah. Ra'aita. Okey. Ama ra'aita. Kena cari perkataan yang muzakkar. Sayarah tak boleh. Sayarah tak boleh sebab sayarah isim muannas. Kalau isim muannas, jawapan dia ra'aituha. Sekarang ni jawapan dia ra'aituhu. Baitun. Muzakkar Baitun muzakkar ya. Okey, tak apa. Buat soalan. Ra'ait Ama ra'aita baituha. Puan letak je baitan. Ama ra'aita baitan. Macam ra'aita baitan. Sebab dia kena apa baitan, maksudnya ama ra'aita baitan, adakah kamu tidakkah kamu nampak rumah? Okey, baitan tu sebab dia jadi maf'ulun bih, tak boleh jadi baitun, dia jadi baitan. Ama ra'aita baitan. Mala ra'aituhu. Okey, boleh? Yang lain boleh faham? Ustaz, kalau kita buat ama ra'aita al-mudiri. Ama ra'aita. Ama terus ama ra'aita. Dia tak boleh ama ra'aita. Ama ra'aita al-mudiri boleh? Tak boleh. Al-mudira. Boleh. Yang pentingnya jawapan tu dia soalan tu mesti isim muzakkar. Contoh ama ra'aita Muhammadan. Kau tak nampak ke tidakkah kau nampak Muhammad? Jadi kata aku nampak. Bala ra'aituhu. Tu kembali kepada Muhammad. Jadi kita kena buat soalan tu, pertanyaan tu mesti berkaitan dengan isim muzakkar. Okey, tak kisahlah Muhammad ke, mudir ke, rumah ke, kolam ke, yang penting nama-nama tu mesti isim muzakkar. Macam tadi Puan Noma kata sayarah. Sayarah tak boleh sebab sayarah isim muannas. Kalau kat situ dia kena bala ra'aituha, kena ha. Okay, boleh Okey. Kemudian kita pergi kepada yang nombor Puan Juli sudah. Puan Fatimah Yusof, nombor 4. Ya Ustaz. Nombor 4. Ama. Puan baca dulu jawapan dia, boleh tak? Baca dulu jawapan dia, kemudian baru baca kita bina soalan. Na'am, ma qara'tu hadzal kitabi. Hadzal kitaba fi baladi. Okey. Tahu tak apa jawapan dia? Dia kata saya belum lagi baca kitab ini di negara saya. Okey, apa soalan yang sesuai? Ama. Okey. Ama qara'ta. Qara'ta atau qara'ti? Tak kisah, boleh tak kisah mana-mana betul. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladi. Tak boleh jadi baladi. Fi baladi. Fi baladi lah. Tak boleh. Kalau fi baladi dia di negeri saya. Maksudnya nak tanya dekat baladika. Barakallahu fi baladika. Okey, sekali lagi Puan, berikan soalan yang sesuai. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladika. Okey, jawapan dia? Jawapan dah tu. Na'am, ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Barakallahu fiik, masya-Allah. Kemudian fi baladi lah. Sebab ka tu saya tanya
adakah kamu pernah baca kitab ni, tidakkah kamu pernah baca kitab ni di negara kamu? Jadi dia jawab, ya, saya belum baca lagi, tak pernah, ataupun saya tidak membaca kitab ini di negara saya. Sebab dia kata negara kamu kan, jadi saya jawab negara saya lah. Okey. Kemudian nombor 5, Puan Mainun. Baca dulu jawapan dia. Bala, sami'tu azana. Okey. Buat satu soalan. Ama, sami'tal azana. Barakallahu fiik. Jawapan dia? Sami'tul azana. Masya-Allah, mumtazah. Barakallahu fiik. Kemudian Puan Roslina, nombor 6. Lama sami'tu al-azana. Okey. Sami'ta al-azana. Betul ke? Betul. 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 Baca jawapan dia. Oh, lama sami'tu al-azana. Barakallahu fiik, masya-Allah. Kemudian Haji Wan, nombor 7. Baca dulu jawapan dia Haji Wan, kemudian baru Haji Wan buat soalan. La ma darabtu hadha Al-walada. walada. Okey, dia jadi maf'ulun bih. Okey, apa soalan yang sesuai? Darabta Darabta walada. Barakallahu fiik. Darabta hadzal walada. Ma darabtu hadzal walad. Masya-Allah, mumtazah. Barakallahu fiik. Okey, kemudian kita boleh cakap na'am boleh tak? Boleh cakap na'am. Boleh cakap kalau na'am, darabtu lah. Na'am, darabtuhu. Darabtuhu. Okey. Okey, sekarang ni dia kata baca contoh-contoh yang diberi, kemudian jawab kepada soalan dengan menggunakan domir hu, hum, ha, huna. Okey, contohnya dekat sini dia kata ara'aita hamidan. Na'am, ra'aituhu. Sebab apa dia kata hu? Sebab Hamid. Hamid seorang. Jadi dia tanya, adakah kamu lihat Hamid? Ya, saya lihatnya. Okey, yang kedua, ara'aita hamidan wa hisyaman wa aliyan. Na'am, ra'aituhum. Hum, kenapa hum? Sebab kumpulan Hamid, Hisham, Ali adalah sekumpulan lelaki. Okey, kalau dia tanya ara'aiti Zainaba, adakah kamu lihat Zainab? Na'am, ra'aituha. Ha kembali kepada Zainab sebab dia muannas. Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Na'am, ra'aituhunna. Okey. Jadi kita kena jawab dengan domir sahaja. Tak perlu jawab balik kepada jawapan tu dengan nama-nama yang ada. Kita kena jawab ra'aituhu, ra'aituhum, ra'aituha ataupun ra'aituhunna. Okey. Silakan kepada soalan yang pertama Puan Mazlina. InsyaAllah cuba Ustaz. Okey, silakan. Ara'aita tullabul jududu. Ara'aita tullabu. Kenapa tullabu? Tullabu ni jamak kan? Yelah jamak tapi dia berada pada tempat apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih kena baris. Pandainya cikgu. Tullabu. Tulaba ya? Tulabul ba kena at-tullabal jududa. Tulabal jududa. Al-jududa. Semula saya. Ra'aital tullabal jududa. Ra'aituhum. Na'am, ra'aituhum. Betul ke? Barakallahu fiik. Sebab at-tullab jamak muzakkar. Jadi na'am ra'aituhum. Na'am ra'aituhum. Okay. Kemudian barakallahu fiik. Nombor 2 Puan Kamsiah. Na'am Ustaz. Ara'aitil mudirati
Mudirata. Aro'aitil mudirata wa apa? Wa akhtuha. Wa ukhtuha. Wa ukhtuha wa bintuha. Naam. Ra'aituhunna. Barakallahu fiik. Al-mudirah wa ukhtuha wa bintuha dia jadi jamak muannas. Bila jamak muannas hunna. Ra'aituhunna. Naam, ra'aituhunna. Kemudian nombor 3 Puan Roslina Omar. Ara'aitu al-mudarrisu. Ara'aita ataupun ara'aiti. Ara'aiti. Ada puan ke dah terkeluar? Tak ada. Nanti puan masuk puan jawab balik Okey, kita pergi kepada Puan Siti Nurbaya. Ara'aita al-mudarris. Ara'aita. Nombor Nombor 3 ni. Ara'aita. Ara'aital mudarrisu. Al-mudarrisa. Al-mudarrisa. Okey. Jawapan dia? Na'am ra'aitahu. Ra'aituhu. Ra'aituhu. Okey. Okey, kembali balik kepada Puan Roslina. Nombor 4. Sorry Puan, yang nombor 3 tu. Tak apa. Kita bagi nombor 4. Yang nombor 3 dah dijawab tadi. Ra'aita al-mudarrisa. Na'am ra'aituhu. Okey, nombor 4. Aina ra'aiti ukhtiki Maryam. Aina ra'aiti ukhtu. Jangan. Ukhtiki Maryamu. Aina ra'aiti ukhti. Ya kesian boring kat luar. Maryamu. Aina, dia kata aina ra'aita ataupun aina ra'aiti ukhtuki Maryamu. Okey. Aina ra'aiti ukhtuki Maryamu. Naam. Aina dia tanya di mana? Aina ra'aiti. Jadi terus je kepada ra'aituha. Dia tanya sekarang, dia tak semestinya jawapan dia mesti na'am. Sekarang ni dia tanya dekat mana kamu lihat saudara perempuan kamu Maryam. Dekat mana kamu ataupun kamu lihat adik perempuan kamu Maryam? Orang tanya. Jadi okey. Ra'aitu fil masjid. Ra'aitu siapa tak? Ra'aitu apa? Ra'aiti. Tak, betul dah ra'aitu. Tapi ra'ai siapa? Ra'aitu. Sekarang ni kan kita kena tukar ukhtuki ni kepada apa? Ra'aituha. Barakallahu fiik. Ra'aituha fil masjid. Barakallahu fiik. Masya-Allah mumtazah. Faham tak soalan dia? Sekarang okey. Aina ra'aiti ukhtuki ya Inam. Tanya Ustaz, ra'aiti itu dia punya mahmud bukan ukhtaki ke? Sekarang ni dia ukhtaki. Jadi apa? Ukhtun yelah betul lah jadi ukhtaki. Ukhtaki kan? Ya, boleh ke ukhtun Ukhtaki betul dah Ustaz. Dia domer kan yang mabni kan. Ukhtu. Tak, dia sekarang ni dia akhun jadi ukhtun kan. Akhun muzakkar. Kalau jamak dia muannas dia ukhtun. Ukhtaki. Ukhtaki Maryam. Maryama. Ya, maksudnya dia kena baris atas. Ya, baris atas. Sebab dia jadi baris atas Ukhtaki ya. Maryama.
Sekarang ni jadi saudara perempuan kamu Maryam, kan? Maksudnya kalau puan ada adik nama Maryam, jadi saya tanya dekat mana kamu jumpa ataupun kamu lihat adik perempuan kamu Maryam? Ra'aituha lah. Ra'aituha. Betul. Ataupun dia kata kat sini, aina ra'aiti ukhtaki Maryam. Betul lah soalan dia, maknanya ra'aituha. Tak, soalan tu kepada ukhta tu kan. Dia sama ada maf'ulun bih ataupun ni. Jadi dia ukhtaki Maryam. Jadi jawapan dia ra'aituha, macam yang puan bagi jawapan tu dah betul dah puan. Cuma tadi puan tu tanya sama ada ukhtun tu dia jadi maf'ulun bih, dia mesti baris atas. Boleh faham tak? Oh, okey. Okey. Okey, terima kasih. Fil masjid. Okey. Kemudian Puan Siti Aisyah nombor 5. Ra'aita sajarata. Ra'aita sayyarah. Apa tu? Sayyarot. Sayaratal mudir. Sayyarota. Sayyarota. Al-mudiri. Macam mana nak jawab? Naam. Naam, okey. Ra'ai apa tu Ustaz? Ra'ai tu saya lihat. Okey, sekarang ni ha ke hu ke hum ke hunna? Sayyarah isim apa? Sayyarah isim apa? Puan Aisyah. Sayyarah isim muannas ke isim muzakkar? Muannas. Saya tanya Puan Siti Aisyah je Okey, Puan Siti Aisyah, sayyarah muzakkar ke muannas? Muannas. Kenapa muannas? Ada ta tu kan? Okey, kalau muannas dia jadi hiya kan? Okey, hiya, apa dhamir kepada hiya? Huwa, hu ke ha? Ha. Kenapa ha? Ha kerana muannas. Okey, jadi kalau macam tu puan nak cakap saya lihatnya. Ya, saya lihatnya. Macam mana jawapan dia? Ra'aitaha. Ra'ai. Taha. Kalau ta, dia akan jadi anta. Sekarang ni saya yang lihat, dia akan jadi apa? Ra'aituha. Sekali lagi. Boleh tak puan baca soalan kemudian puan jawab? Ra'aita syaratal mudiri. Okey, jawapan dia? Naam ra'aituha. Barakallahu fiik, masya-Allah. Kemudian tanya Ustaz, maaf Ustaz, tanya sikit. Bezanya soalan nombor 5 ni dengan soalan soalan nombor 1 tadi tu. Yang tadi tulabal jududa dengan sayyaratal mudiri ni. Yang bawah ni sebab dia mudhaf ke Ustaz? Dia mudhaf, yang ni sebab yang atas tu dia jadi sifat mausuf. Macam mana kita nak sifat mausuf? Sebab at-tulab ada alif lam. Okey. Yang bawah ni memang mudhaf lah, bawah ni. Sebab sayyarah tak ada alif lam kan? Okey. Alright, terima kasih Ustaz. Sama, barakallahu fiik. Okey, nombor 6 Puan Cik Ibrahim. Okey, nombor 6 Ustaz. Okey, aina ra'aital atibaa. Ya Aliyu, ra'aituhum hunaka. Ra'aituhum hunaka. Hunaka bermakna apa? Saya lihat dia kat sana. Barakallahu fiik. Ra'aituhum hunaka. Okey, barakallahu fiik. Kemudian nombor 7 Puan Juli. Ibai doktor. Sama. Ya Allah Ustaz, nombor 7.
Mata ra'aita mudiri ya Yunusa. Mudira. Sebab dia jadi maf'ul bih. Selepas ra'aitu, ra'aiti, ra'aita mesti baris atas. Sebab ra'aitu saya lihat, ra'aita kamu lihat, mesti selepas tu baris atas. Sekali lagi Puan Julie. Mata ra'aita mudira ya Yunusa. Ya Yunusu. Ya Yunusu. Bila? Jawapan dia? Ra'aitu apa? Ra'aitu mudira. Kena ubah. Mudira tu kepada domir. Apa yang sesuai untuk domir mudir? Ra'aitu sekejap Ustaz. Dia jawapan dia sama ada hu, ha, hum, hunna. Ra'aituhu. Ra'aituhu fi amsi. Ra'aituhu fi ams. Okey, barakallahu fi. Maksudnya saya tengok, nampak, saya jumpa dia, saya nampak dia semalam. Okey. Okay, kemudian Puan Zuliza nombor 8. Ra'aiti Aminata wa Khadijata wa Barirata. Nama dia Barirah. Okey. Apa jawapan dia? La ma ra'aituhunna. Barakallahu fiik. La ma ra'aituhunna. Tidak, saya tak nampak mereka. Hunna tu kembali kepada mereka perempuan. Okey, kemudian kita pergi kepada latihan yang ke-10. Saya rasa macam tak habis je kita punya ni, kita akan sambung. Sebab ni 10 dia ada lagi sampai nombor 18. Kita rasa kita akan habiskan dekat nombor 10 ni lah. Yang baki je kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Okey, yang ke-10 dia kata baca dua contoh sumar baina, kemudian kita maksudnya dia kata baca dua contoh yang ada pada setiap ayat yang diberi dengan menggunakan anna, dan yang kita tahu bahawa anna ini adalah adik-beradik kepada ina, min akhawati inna. Dia adalah adik-beradik kepada ina. Apa fungsi ina? Nasabkan mubtada, merafakkan khabar. Okey. Contoh dekat sini dia kata huwa maridun. Okey, dia kata huwa maridun, dia sakit. Okey, kemudian kita nak menggunakan, kita nak mentakkidkan ataupun kita nak menggunakan anna dekat sini. Jadi dia jawab kat situ azunnu annahu maridun. Azunnu bermakna saya rasa, saya sangka ataupun saya rasa, sesungguhnya, annahu nya. Hu tu kembali kepada huwa, kan? Azunnu annahu maridun. Saya rasa sesungguhnya dia sakit. Okey. Kemudian yang kedua dia kata al-mudarrisu ma jaa. Mudarris ataupun guru tidak datang, maksud tak hadir lah, tak datang. Kemudian kita nak menggunakan anna. Azunnu, saya rasa, annal mudarrisa, nampak tak? Tadi al-mudarrisu ma jaa. Bila ada anna, al-mudarrisu jadi al-mudarrisa. Azunnu anna al-mudarrisa ma jaa. Kenapa al-mudarrisa? Sebab ada anna. Anna ni dia menasabkan mubtada. Okey, ma jaa. Ma jaa dia tidak hadir, dia tak datang. Okey, kita pergi kepada Puan Normah untuk soalan yang pertama. Anta tabib. Anta tabib. Tabib apa? Tabib. Anta tabibun. Tabibun. Anta tabibun. Anta tabibun. Okey, macam mana kita nak menggunakan anna dengan azunnu tu? Masukkan adunnu anta. Anta dia apa? Apa dia punya domir dia? Kalau huwa hu, kalau hiya ha,
Kalau anta jadi apa? Ingat tak? Anti. Ala. Anta ka. Anti hi. Kan ingat tak? Assalamualaikum. Assalamualaika. Okey. Ka. Okey. Ka. Bunu. Aha. Innaka. Kita tak guna inna, kita guna anna. Annaka. Adunnu annaka tabib. Tabib apa? Kena letak baris. Tabiba. Salah. Tabib. Sekarang ni anta tabibun kan? Anta tabibun. Mana mubtada dia? Mubtada dia anta, tabibun dia tu khabar. Okey, bila kita masuk anna, okey, azunnu anna. Okey, anna. Mana isim anna? Kita letakkan ka tadi kan? Azunnu annaka. Sepatutnya ka tu dia baris dah baris atas. Okey. Azunnu annaka tabibun. Sebab bun tu dia dah jadi khabar. Khabar kan mesti baris marfu'. Ya. Fahim tum? Fahim. Azunnu annaka tabibun. Tabibun. Okey. Faham tak yang lain boleh? Ke nak kena saya translate? InsyaAllah Ustaz, Fahidah. Fahim tu. Okey. Ada pening sikit Ustaz. Kat mana yang pening? Kat mana yang pening? Saya jelaskan dulu supaya clear. Kat mana yang rasa tak nampak? Nampak Masa annaka tu kenapa tak tabiban? Tak, sebab okey, kalau saya tanya dekat puan, anta tabibun, mana mubtada? Mubtada dia anta, betul? Ya, betul. Anta. Okey. Khabar dia tabibun. Tabibun, khabar. Okey. Sekarang ni bila kita masuk anna, kita tak boleh kata anna anta. Jadi annaka, betul tak? Ya, betul. Annaka. Okey. Sesungguhnya awak. Ka tu pada tempat apa? Tempat mubtada, betul tak? Tempat mubtada dia baris atas. Okey, sekarang ni ka tu dia ambil tempat baris atas. Jadi tabibun khabar. Khabar dia mesti baris depan. Sebab bila masuk anna, dia menasabkan mubtada iaitu ka. Ka tu pada tempat baris atas. Tabibun adalah khabar. Khabar ni tetap dengan baris marfu' ataupun baris depan. Boleh faham? Okey, boleh insya-Allah. Sekejap. Apa dia Puan Hayati, apa dia? Sebab ka tu adalah domir untuk anta, dia tak boleh jadi ki sebab dia laki-laki kan, tabibun. Ya, betul, tapi kan sekarang ni saya nak tanya puan. Okey, ka tu pada tempat apa sebenarnya? Sebab dia dah kiranya dia dah menggantikan tempat mubtada tu, tak payah tak payah dah, sebab ka tu kalau kita i'rabkan, okey, ka tu dia di tempat mubtada, dia sepatutnya baris atas, tapi sebab dia ka tu dia tetap kekal, dia tak boleh jadi ka ke ku, tak boleh. Sebab dia domir. Domir ni dia mabni, dia mesti kekal macam tu. Apa juga keadaan dia, sama ada dia fi ki, fi ka, tak boleh jadi fi, walaupun fi tapi bila kita i'rab kita kata ka tu apa maksudnya? Ka tu isim majrur. Kenapa? Sebab sebelum dia ada fi. Kan? Tapi kita tak boleh nak kata fiki. Kalau fiki jadi untuk perempuan. Dia tak boleh jadi fiku. Jadi dia tetap juga ka sebab dia tak akan berubah ka tu. Apa juga keadaan dia, dia akan tetap jadi ka, tapi dia berada pada tempat mana? Okey, dia sepatutnya berada pada tempat baris atas. Sebab dia isim anna. Boleh faham Puan Hayati? Okey, boleh Ustaz. Ustaz, saya nak tanya. Boleh tak nak tanya dengan Ustaz? Sebab rasa tak boleh agak complicated sikit ni sekarang ni. Dah nak makin lama makin payah kan kita punya kelas ni. Saya rasa lah kita perlahan-lahan sikit Ustaz. Kita okey. Tak laju sangatlah, tak laju. Saya laju Tak laju. Macam laju Ustaz. Oh tak, sebab
Okey, dia dah sampai pada bab dia, cuma kita tak belajar nahwu i'rab tu. Jadi sebab tu saya terpaksa jelaskan puan kenapa mubtada tu kenapa ka tu berada pada tempat mubtada. Sebab dia kan anta Saya dah faham dah yang Ustaz. Tak, maksud saya kalau kita boleh berhenti dulu kat sini, kita nak digest, kita nak serap dulu ilmu tu. Jadi kita berhenti dekat sini dulu biar kami semua serap dulu sebab hari ni pelajaran banyak yang baru rasanya. Okey. Kalau macam tu tak apa. Tapi boleh tak kalau saya nak habiskan dulu yang ke-10 ni, nanti penerangan tu kalau kata ada yang tak faham, kita akan ulang balik minggu depan, boleh? Supaya kita habiskan dulu jawapan-jawapan yang ada, boleh? Boleh Ustaz. Boleh, habiskan dulu. Okey, tapi kalau puan ada benda yang puan rasa tak faham, nanti di awal kelas nanti saya akan buka balik soalan. Kalau ada yang tak faham, puan boleh tanya supaya saya boleh jelaskan balik, boleh Ustaz, dengar dulu saja. Boleh. Okey, kita pergi tadi kepada siapa tadi puan? Puan Siti Aisyah dah Belum. Puan Siti Aisyah. Nombor 2. Huwa minal Yabana. Okey. Ni sebab dia mamnu' minas sarf sebab al-Yaban nama yang bukan nama Arab kan? Yabani Ustaz, pasal dia ada alif lam tu. Al-Yaban. Ni. Al-Yabani ada alif lam. Sebab dia Al-Yabani. Okey. Huwa okey, huwa ulang balik. Huwa minal Yabani. Azunnu annahu. Okey. Minal Yabani. Barakallahu fiik. Okey, kemudian boleh? Mari doktor. Kemudian kita pergi kepada Terima kasih Ustaz. Naik atas balik Puan Mainun. Okey. Hiya maridatun. Azunnu annaha maridatun. Barakallahu fiik. Okey, kemudian Puan Cik Ibrahim. Hum tulabun. Azunnu annahum tulabun. Barakallahu fiik. Okey, kemudian Wan Juli. Kita jawab. Ya Ustaz. Anti jaw'a. Ya Ustaz. Azunnu annaha. Anti jaw'a. Okey. Azunnu annaha. Kalau ha untuk hiya. Daki. Annahu lah. Annaki. Asifah jidan Ustaz. Tak apa. Anti jaw'a azunnu annaki. Tabati maftuh. Sama juga. Jaw'a. Azunnu annaki jaw'a. Barakallahu fiik. Okey, kemudian jaw'anu. Okey, Puan Fatimah Yusof. Ya. Ya Ustaz. Silakan yang seterusnya. Al-maktabatu maftuhatun. Al-maktabatu maftuhatun. Maktabah itu sudah dibuka. Azunnu annal maktabatu. Puan kena tukarkan maktabah tu jadi annaha. Okey. Azunnu annaha maftuhah.
Maftuhah apa? Maftuhatun. Maftuhatun. Kalau maftuhah tu dia nak selamat. Jadi saya nak tahu maftuhatun ke maftuhatin ke apa? Maftuhatun lah. Barakallahu fiik. Azunnu annaha maftuhatun. Okey, silakan yang seterusnya Puan Nurhayati Osman, nombor 7. Ya, nah, Ustaz. Al-kahwatu baridatun. Azunnu annaha baridatun. Baridatun. Barakallahu fiik. Okey. Kemudian kita pergi kepada Ustaz, kalau kita nak sebut juga dia punya kahwata tu je kahwata lah boleh boleh, tapi sebab soalan ni dia minta kita tukarkan kan kepada apa ni? Boleh juga kan, maksudnya kalau kita nak azunnu annal maktabata maftuhatun, okey, ataupun azunnu anna qahwata baridatun. Okey. Kemudian kita pergi kepada Puan Roslina. Muhammadun zahaba ila Makkah. Makkata. Okey. Azunnu annahu tak, kalau Puan nak gunakan ni pun tak ada masalah. Nama pun tak apa. Nama pun boleh. Azunnu Muhammadun. Anna, kena ada anna depan. Okey. Azunnu anna Muhammadun zahab. Apa peranan anna? Ramadan. Okey. Azunnu anna Muhammadan zahaba ila Makkah. Barakallahu fiik. Okey, kemudian nombor 9 Puan Kamsiah. Ustaz, ila Makkah ke ila Makkah Ustaz? Ila Makkah. Dia tak jadi, walaupun ada ila dia jadi makati Dia tak akan jadi makati sebab dia mamnu min as-sarf. Oh, nama khas. Okey. Fatimatu fil maktabata. Fil maktabati sebab ada harfu jar. Fatimatu fil maktabati. Okey. Azunnu annaha kalau Puan nak gunakan Fatimah pun tak apa sebab kita nak tengok macam mana penggunaan dia. Azunnu anna Fatimatan. Dia tak boleh ditan. Fatimata. Azunnu anna Fatimata fil maktabati. Barakallahu fiik. Kemudian Haji Wan nombor 10 yang terakhir. Antum mudarrisun. Antun mudarrisuna. Haji Wan kena buka suara, saya tak dengar suara Haji Wan. Antun mudarrisuna. Azunnu. Antum mudarrisuna. Azunnu annahum. Antum hum kalau hum. Sekarang ni antum. Kalau anta ka, kalau anti ki, kalau antum annahum. Antum. Antum. Bukanlah. Azunnu anna. Azunnu anna. Annatum. Annakum. Annakum. Miss lah ni. Okey, annakum Ustaz. Okey. Ustaz, antara kaf tu. Azunnu annakum. Okey, Ustaz faham. Siapa? Azunnu. Faham sebab ada kaf malam ni. Anakika. Anakum. Mudarrisuna. Sekali lagi Haji Wan. Antum mudarrisuna. Azunnu annakum. Mudarrisuna. Barakallahu fiik. Tak, dia sebenarnya benda yang kita ambil ni kita dah belajar dah sebelum ni, cuma penggunaan dia. Sebab tu bila-bila pun kita kena ingat, bila kalau huwa dia jadi ha, hu. Kalau hiya ha, kalau hum, kalau hunna,
anta dia akan terus jadi ka. Kan? Anti ki, antum kum, antunna baru jadi kunna. Kan? Jadi yang tu yang mungkin jadi keliru lah dekat sini kan. Sebenarnya dia ulang kepada apa yang telah kita ambil sebelum ni. Okey, jadi barakallahu fikum, ada sebarang soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan tanya? Mafi soal Ustaz. Fahimna Ustaz. Boleh. Puan Juli. Tahulah saya nak ketak lagi ni. Nanti insya-Allah kita cuba tengok balik dekat mana yang boleh diperjelaskan. Sebab dia masalah kita terpaksa ikut buku ni kan. Sebenarnya dia ada belajar nahwu. Bila kita belajar nahwu, dia lebih mudah untuk kita tahulah, tapi sebab kat sini dia dah susun macam ni, jadi saya terpaksa terangkan berdasarkan macam yang saya bagi tahu tadilah. Kenapa annahu maridun, kenapa tak jadi annahu maridun, sebab dia dah ada tempat dia kan. Macam huwa tu tempat dia adalah mubtada kan. Mubtada bila hu dia jadi mubtada lah dekat situ. Sebab tu maridun dia akan kekal jadi maridun. Macam Fatimah tadi kan, jadi al-mudarrisu jadi al-mudarrisa, majaa. Okey, azunnu annal mudarrisa majaa. Kenapa mudarrisa? Sebab mudarrisa ni mubtada. Bila mubtada sebelumnya ada anna ataupun inna ataupun apa-apa je lah min akhawatu inna, dia kena baris atas. Itu formula dia lah. Boleh tak apalah, insya-Allah perlahan-lahan nanti kita dah ulang, kita buat selalu, insya-Allah kita boleh faham. Jadi ada soalan sebelum saya tangguh, dan insya-Allah kita sambung minggu depan. Saya minta maaf kalau saya laju, kalau ada campur ka, sebab dia ada dalam kitab ni kan. Jadi dia tak jadi kita terpaksa ikut apa yang ada lah. Dan ada beberapa benda yang mungkin saya terlupa, yang mungkin saya tersilap, dan kadang-kadang benda kita dah tinggal dan tak guna, jadi dia tu nak polish balik. Sebab tu kita sama-sama belajar lah. Saya terima kasih juga pada Cik Ibrahim banyak betulkan. Jadi saya tak rasa tu satu kekurangan, tapi bahkan mengingatkan dan kita saling melengkapi lah kan. Sebab itu antara tujuan dan sebab juga saya ambil subjek ni, supaya saya juga boleh mengulang, dan benda tu juga boleh maksudnya saya tak tinggal lah. Maksudnya begitu, saya ingat balik. Sebab kadang bila lepas saya belajar ni, saya akan rujuk balik kawan-kawan, kenapa macam ni ada orang tanya pula aku dah lupa. Jadi benda ni dia bagi balik ilmu tu dekat saya. Jadi tu yang saya seronok lah. Terima kasih banyak pada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya minta maaf lah atas segala kekurangan yang ada. Dan bukan memanglah saya mengaji bahasa, tetapi dia bukan bidang yang saya tumpu kan. Jadi benda ni dah saya tinggal masa saya belajar tahun 2014, 2015. Ini saya ulang balik dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk saya ingat baliklah. Dan saya pun memang seronok bila dapat ulang kaji balik benda yang dah lama tinggal. Jadi mungkin ada benda-benda yang kadang-kadang saya tersalah, tapi alhamdulillah ada di antara kita yang memang dah belajar, dia ulang balik, kenapa ustaz ni rasa macam tak betul, tegur je. Jadi saya macam tadi kan, nanti saya rujuk balik kan. Saya pun ada benda-benda yang saya keliru dan mungkin saya dah belajar tapi tak ingat, tapi dengan soalan tuan-tuan dan puan-puan tu sebenarnya memberi pelajaran balik kepada saya. Saya akan tanya balik kepada kawan-kawan yang ada yang memang dalam bidang bahasa. Kadang macam beberapa minggu yang lepas tu memang ada seorang doktor bahasa dekat sini yang saya tersalah. Al-madrasah, saya kata al-mudarris, al-madrasat kan patutnya al-madaris. Tapi bila bincang dengan dia kata sebenarnya tak salah kalau ikut kaedah, memang betul ikut kaedah tu, cuma tak digunakan. Sebab kalau jamak kepada madrasah adalah al-madaris, bukan madrasat macam saya bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah pada kaedahnya. Jadi saya mohon maaf atas segala salah dan silap, dan insya-Allah kita sama-sama belajar. Kalau ada yang ni boleh kita saling lengkap
melengkapi. Jadi terima kasih pada semua atas komitmen, atas perhatian yang ada. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, dan insyaallah kita tutup dengan sikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu. Jazakallah khair ya Ustaz. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ustaz dah sihat ke? Bolehlah, alhamdulillah. Ya. Saya mohon doa jugalah pada tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni Kelantan dia dah kembali balik kan, banyak sekolah-sekolah ditutup dan banyak tempat-tempat sekolah anak saya pun tutup. Baru ni 2 hari semalam pagi tadi ada guru dalam kelas yang memang positif. Dekat kuis pun dah ada mula pelajar yang positif, tapi mudah-mudahanlah Allah SWT lindungi kita semua. Jadi InsyaAllah. Doakan juga saya nak pergi umrah ni biar boleh buka. Patutnya kalau ikutkan jadual asal malam esok saya berlepas. Kan 27, tapi sebab dia tutup dia tak, kalau ikutkan asal, tapi kan sekarang ni dia tutup kebenaran untuk buat umrah bermula 8 Januari hari tu. Dia tak benarkan dan dia akan buka semula, wallahu alam. Tengah tunggu dia punya pengumuman, dan tak kalau dia buka nanti insya-Allah kita akan ada tarikh barulah untuk kita berangkat. Doakanlah mudah-mudahan selamat. InsyaAllah.